Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'd. Jadi alhamdulillah dalam perbincangan kita yang lepas kita telah tamatkan perbincangan tentang masalah hutang si mati. Sambungan kita di sini iaitulah kematian yang cukup buruk, yaitu hukum orang yang membunuh diri. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah wa nas'alullaha husna al-khatimah. Kita minta kita ni mati dalam keadaan baik, jangan jadi seperti ini. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Perbuatan membunuh diri adalah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amatlah buruk balasannya di akhirat kelak. Amatlah buruk balasannya di akhirat kelak, kerana perbuatan yang demikian bukanlah perbuatan orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia tidak akan bunuh diri dia, sebab diri dia itu bukan hak dia, nyawa dia itu bukan hak dia. Allah Ta'ala pinjamkan kepada dia. Dan kalau ia ditimpa kemalangan, ia akan menghadapi ujian yang berat itu dengan sabar dan tabah hati, sambil berserah bulat-bulat kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang telah menjanjikan di dalam Al-Quran bahawa tiap-tiap kesusahan akan diiringi dengan kesenangan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah ulang ayat itu, bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Tapi orang bunuh diri ini maksudnya orang yang tak boleh terima takdir Allah Azza wa Jalla. Dia kata malu aku, susah, maka dia bunuh diri. Asalkan orang itu bersabar dan bertenang, insya-Allah akan hilang jua kesusahan yang dihadapinya. Tidak resah gelisah atau berkeluh kesah, tidak mengutuk nasib atau hilang akal, apalagi berputus asa daripada rahmat Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Perbuatan membunuh diri bukanlah jalan keluar daripada penderitaan yang sedang dihadapi, bukanlah jalan keluar penderitaan yang dihadapi, tapi akan menjerumuskan ke dalam penderitaan yang lebih buruk lagi dan lebih panjang di alam kubur dan seterusnya di akhirat kelak. Inilah satu perkara yang cukup dahsyat. Maka perbincangan ini duduk dalam hadis yang ke-250. Hadis yang ke-250, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar walladhi yat'anuha finnar, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membunuh diri dengan menggantung dan mencekik dirinya sendiri, ia akan diseksa dengan membiarkannya mencekik dirinya dalam neraka. Neraka tu berat dah, tapi tambah lagi dengan cekik tekak sendiri, gantung diri pula dalam azab yang begitu dahsyat. Dan orang yang membunuh diri dengan menikam dirinya, ia akan dibiarkan menikam dirinya di dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kita tengoklah apa jenis dia buat. Kalau dia jatuh terjun dalam sungai, terjun bangunan, maka dia duduklah dalam terjun begitu. Itu yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam balasan kepada orang-orang yang buat benda yang tidak baik ini. Kemudian pergi pula kepada jelasnya perbuatan membunuh diri dengan apa cara sekalipun dimurkai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan buruk balasannya. Dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana pada zaman Nabi,
Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggan menyembahyangkan jenazah orang yang membunuh diri. Orang bunuh diri, Nabi kita tak nak salat jenazah dia. Menurut penjelasan ulama rahimahumullah, Nabi kita enggan menyembahyangkan jenazah orang yang demikian sebagai memberi amaran supaya umatnya tidak melakukan perbuatan seperti itu. Jadi orang lain jangan duk cuba-cuba nak buatlah, kerana Nabi tak mau solat ke atas orang ini. Demikian juga halnya dalam beberapa kejadian yang lain. Satu peristiwa yang berlaku dalam satu peperangan. Orang ni hebat. Masa dia berperang tu hebat dia. Sampai sahabat-sahabat bercakap, dia kata, "Ya Rasulullah, orang ni memang hebat ni, kita kena letak di depan dia bahagian peperangan." Nabi kata, "Mu tahu mana dia ni? Mu tahu mana dia ni ahli syurga? Mu tahu mana dia hebat?" Nabi kata, "Tidak, dia ni ahli neraka." Na'udzubillah. Dalam peperangan. Jadi sahabat-sahabat ni pun nak tengok di manakah tempat jatuh akhirnya sehingga Nabi boleh katakan orang ni bukan ahli syurga. Bila orang pergi tempat dia lepas peperangan, jumpa dia dalam keadaan ramak, maknanya sedang nyawa ikan lah kata orang. Maknanya tak kuat dah, kena pedang. Jadi dia ambilnya pedang dia tu, dia bunuh diri. Dicocoknya di dada dia, maka mati dia. Jadi sahabat ni semuanya kata, "Amanna billahi wa rasulihi." Kamu beriman dengan Allah dengan Rasulnya, apa yang Nabi sebut sangat benar. Orang ini bukan ahli syurga. Sebab dia tak sabar kerana dia kena senjata tadi, akhirnya dia bunuh diri. Ini satu benda yang cukup dahsyat. Demikian juga halnya dalam beberapa kejadian yang lain, Nabi SAW enggan sembahyangkan jenazah orang yang telah dihukum rejam hingga mati karena dosanya dia melakukan zina, sebagai memberi amaran supaya umatnya tidak melakukannya. Ini tidak bermakna bahawa orang yang mati dalam keadaan fasik tidak boleh disembahyangkan jenazahnya, bahkan dituntut menyembahyangkannya, kerana Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya menyembahyangkannya. Cuma para ulama yang lain dalam kitab fiqh mengatakan, orang yang mati kerana hudud, imam muslimin, mana khalifah tak boleh salat jenazah dia. Tapi imam masjid, imam kampung dia, surau dia, pergilah salat. Mana imam tertinggi, khalifah, tak boleh salat. Kerana perbuatan dia tu jenayah yang dibuat, yang dilakukan itu. Bahkan ada kalanya Nabi SAW menyembahyangkan jenazah orang yang telah dihukum rejam. Jadi ada juga orang Nabi salat. Contohnya dalam peristiwa Ma'iz, seorang sahabat nama dia Ma'iz. Ma'iz ni melakukan zina. Bila dia terjebak dengan zina, orang suruh dia pergi jumpa Nabi, mengaku dia berzina. Jadi Ma'iz pergi, "Ya Rasulullah, tahir ni, bersihkan saya." Nabi kata, "Mu ni gila ke? Mati ni, rejab." Dia kata, "Tak, saya waras." "Kamu mabuk ke?" "Tak, tak minum arak." Mana Nabi nak pastikan pengakuan dia tu bukan dipaksa dan bukan dalam keadaan tak sedar diri. Sebab nak jatuh hukuman mati bukan senang. Maka ketika itu barulah Ma'iz tu direjam. Bila rejam, apa jadi? Sahabat-sahabat yang lalu dekat kubur Ma'iz, mereka mengatakan, "Kesian Ma'iz. Kalau dia bertaubat senyap-senyap, taklah kena rejam. Kawan tu dah mati, cakap apa lagi?" Maka Nabi kita marah. Nabi tanya, "Siapa yang bercakap ni?" Yang kebetulannya Nabi kita pergi ke depan, jumpa dengan bangkai himar, dongki. Nabi kata, "Siapa yang cakap tadi?" Sahabat kata, "Saya." "Mu turun daripada kenderaanmu, pergi makan bangkai itu." Ma'iz ni laqad, tengok dalam hadis, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta syai'an afdala min an jadat bi nafsiha lillahi tabaraka wa ta'ala." Jadi ada juga yang dalam riwayat ini kata, sungguhnya perempuan itu, ada peristiwa lain, Ma'iz
Ma'is itu laki-laki yang telah mengaku berzina dan telah dihukum rejam, telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau dibahagikan di antara 70 orang penduduk Madinah yang berdosa seperti dosanya, nescaya taubatnya itu mencukupi mereka untuk membersihkan diri mereka daripada dosa masing-masing. Dan selain itu, adakah engkau dapati sesuatu yang lebih baik daripada sikap perempuan itu menyerahkan diri kepada hukum Allah Ta'ala, hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menerima hukuman rejam hingga mati. Jadi dalam peristiwa riwayat ini dia kata peristiwa perempuan. Jadi bila Sayyidina Umar tanya tentang kenapa Nabi solat jenazah dia, maka Nabi jawab dengan hadis ini. Dan hadis yang lain cerita Ma'is sama juga. Nabi kata dia sudah bertaubat, kalau dibahagikan kepada penduduk Madinah ini masanya cukup dengan taubat dia itu. Jadi dia sudah berada dalam syurga, dalam sungai syurga. Kamu di atas dunia ini sedang bercakap hal dia. Nah, ini yang kita bimbang hari ini. Karena itulah saya duk fikir kitab penawar hati ini sangat penting di zaman hati kita sangat bermasalah. Jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, kata di pengarang kitab ini hadisun sahih. Menurut huraian ulama rahimahumullah, bahawa orang yang mati dalam keadaan fasik, mana fasik ini tak sampai berkat kafir lagi. Fasik ini maknanya perbuatan orang yang tak baik lah. Walau apa dosanya, asalkan dia masih Islam, hendaklah disolatkan jenazahnya. Solat jenazah dia kena berlaku. Kerana orang yang fasik lebih berhajat kepada doa saudara-saudaranya yang beriman berbanding orang-orang yang saleh, berbanding dengan orang yang saleh. Jadi kesimpulannya, orang bunuh diri adalah satu perbuatan dosa besar dan dia masih lagi dalam skup di bawah masyiatillah, di bawah perbuatan dosa besar. Kalau Tuhan ampun, ampun, tapi kalau Tuhan azab, maka diazabkan dia. Kita berpindah kepada bab orang mati syahid. Orang mati syahid. Orang yang mati syahid diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 251. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Maksudnya orang-orang yang mati syahid ada 5, iaitu orang yang mati kerana penyakit ta'un. Mana ta'un mari landa dia, tak kira lah ta'un orang ke, ta'un burung ke. Sekarang ni orang duk takut ke ta'un burung. Jadi dulu semua H1N1. Yang kedua, orang yang mati kerana penyakit dalam perut, kena kanser, apa-apa sakit. Dan orang yang mati lemas dalam air, dan orang yang mati di bawah bangunan runtuh, dan orang yang gugur syahid dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk membela dan menegakkan agama Islam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hal yang menyebabkan mati syahid tidak terhad kepada 5 perkara yang disebut dalam hadis ini, tetapi banyak lagi yang seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain. Tanda di antaranya nombor 6, tadi 5 kan. Yang ke-6-nya perempuan yang mati bersalin. Jadi kalau orang perempuan mati bersalin kerana melahirkan anak, dia mati, maka orang itu boleh pahala syahid. Zaman dulu ramai orang perempuan ni mati waktu bersalin kan. Jadi sekarang ni kurang sikit risiko kerana doktor sudah pandai buka tingkap. Nah, kalau nampak ada risiko sikit, dia buka jalan lain yang boleh mengeluarkan anak itu tidak teruk sangat. Alhamdulillah. Yang ke-6, yang ke-7, orang yang mati terbakar. Mana rumah dia terbakar, nas'alullah salamah, dia mati, maka dia boleh pahala syahid. Yang ke-7, 8, orang yang mati kerana penyakit yang berat seperti barah, kanser dan batuk kering. Batuk kering ini masuk juga dia. Zaman dulu batuk kering ni orang penyakit TB dah. Yang ke-9, orang yang mati kerana mempertahankan agamanya. Yang ke-10, orang yang mati kerana mempertahankan keluarganya. Mari orang nak keluarga dia, maka dia pertahan sampai dia mati.
Yang ke-11 orang yang mati kerana mempertahankan harta benda dia. Jadi sekarang ni jangan main, perampok masuk dalam rumah bukan sekadar ambil barang. Dia pukul sekali dengan tuan-tuan dah. Tuan dia kena ikat, ada yang kena pukul, ada yang pecah kepala, macam-macam. Jadi orang ni dikira dapat pahala syahid. Yang ke-12 orang yang mati dalam keadaan dagang di negeri orang. Dia mengembara ke negeri orang, kena tawan, mati sana. Maka orang ni juga dikira pahala syahid. Jadi dalam senarai ini ada berapa? 12 kematian yang boleh pahala syahid. Jadi ada orang tanya, boleh tak mati aksiden ni pahala syahid juga? Ada yang mengatakan termasuk dalam yang tadi, yang mati runtuhan tadi. Sebab aksiden pun tersepit juga dalam kereta tu. Wallahu alam, Allah Taala ni maha kaya. Dia nak bagi pahala kepada hamba dia, kan? Menurut huraian ulama rahimahumullah, orang-orang yang mati syahid terbagi pada 3 peringkat. Ni kita kena faham lah. Nanti salah faham pula tadi, semua tu senarai 12 orang tu bukan satu label, bukan satu tingkatan. Dia punya ada banyak peringkat. Orang-orang yang mati syahid terbagi pada 3 peringkat. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Ini yang paling tinggi sekali. Dia panggil syahid dunia dan syahid akhirat. Mana atas dunia pun syahid, dia ada hukum khas untuk dia. Yang kedua syahid dunia sahaja. Atas dunia ini sudah dikira syahid. Dan yang ketiga syahid akhirat sahaja. Jadi kita belajar, yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali dalam bab syahid ini, iaitulah syahid dunia dan akhirat. Siapa orangnya? Ialah orang Islam yang terbunuh dalam perang sabil fi sabilillah. Mana bila kerajaan dia isytihar jihad fi sabilillah, maka mereka masuk peperangan dan terbunuh. Dengan fi sabilillah dengan orang-orang kafir untuk mempertahankan dan menegakkan agama Allah, yakni agama Islam, sama ada matinya dalam perjuangan itu kerana dia dibunuh oleh orang kafir, atau kerana ia terkena senjata rakan seperjuangannya orang-orang Islam dengan tidak sengaja, ataupun kerana tertikam senjata sendiri. Ini bukan bunuh diri ni. Contohnya, dia dalam peperangan, kita nak lontar orang kafir kan, tiba-tiba sahabat kita lalu, tom, kena kepala dia pecah, mati syahid juga dia, sebab dia dalam medan peperangan. Ataupun dia nak pasang bom, bom tu meletup atas dia sendiri, maka orang itu juga mati syahid. Tapi kalau pergi bunuh diri itu tak sama, berbeza. Sebab dia bukan nak bunuh diri, dia nak bunuh orang lain, tapi bom tu meletup atas dia. Jadi itu kategori yang pertama. Orang yang gugur syahid dalam keadaan yang demikian diberikan keistimewaan di dunia dan keistimewaan di akhirat. Keistimewaan di dunia berbanding dengan mayat-mayat Islam yang lain diterangkan dalam hadis yang ke-252 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi qatla Uhud la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamati wa lam yusalli alaihim, rawahu Ahmad. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang-orang yang telah gugur syahid dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni bila berlaku? Bila? Banyak kali dah ulang ni. Siapa dia boleh angkat tangan? Bila berlaku peperangan Uhud? Ya. Wa hazamal ahzab wahdah. Peperangan Uhud ni berlaku bulan Syawal tahun 3. Tulis nota siap-siap lagi. Bulan Ramadan bulan 2 Badar. Syawal tahun 3 Uhud. Syawal tahun 5 Ahzab. Zulqa'dah tahun 6 Hudaibiyah, perjanjian. Yang ke-7 berlakunya peperangan Khaybar. Jadi yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Itu dia panggil nama-nama sejarah-sejarah yang muda. 10 Nabi kita pergi haji. Yang ke-11 ila rafiqil a'la, Nabi kita wafat. Kena ingat ni. Dia kalau boleh ingat sejarah-sejarah Islam ni macam ingat Al-Fatihah. Baru kemah kita ni dah. Kena buat cuti juga baru ingat dah. Kenapa cuti ni? Peperangan Uhud. Ingatlah. Ni pasal tak cuti ni masalah lah. Dia tak ingat dah. Jadi kita telah dimanjakan dengan cuti-cuti ni. Jadi cuti jadi selalu.
Sebab itulah bila nak akikah anak pun tunggu raya Cina. Pasal cuti. Jadi raya Cina lebih diingati daripada peristiwa Nabi dipukul teruk di Uhud dalam peperangan yang cukup menyayatkan hati itu. Baik. Jadi apa Nabi kata? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mandikan mereka. Jadi orang mati syahid dalam peperangan ni jangan mandikan mereka. Kerana tiap-tiap liang luka atau tiap-tiap titisan darah akan meluapkan, mengeluarkan bau yang semerbak harum laksana kasturi pada hari kiamat. Allahu Akbar. Warnanya warna darah tapi baunya kasturi. Dan baginda kata Jabir lagi tidak menyembahyangkan mereka. Maka Nabi tak solat jenazah mereka, tidak dimandi dan tidak dikafankan. Itu kelebihan orang syuhada. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, hadis 253. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qatl Uhud ana syahidun ala haula wa amara bidafnihim bidimaihim wa lam yusalli alaihim walam yughassilhum. Maksudnya daripada Jabir juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai orang-orang yang gugur syahid dalam peperangan Uhud semasa baginda menguruskan pengebumian mereka. Nabi kata apa? Aku adalah saksi bagi orang-orang ini bahawa mereka akan beroleh balasan yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dikebumikan mereka dengan darah mereka, dan baginda sebelum itu tidak menyembahyangkan mereka dan tidak menyuruh memandikan mereka. Rawahu Al-Bukhari. Jadi cerita Jabir ni panjang lagi. Bila berlaku peperangan Uhud? Jawablah, kalau tidak malah cerita dah. Syawal. Baik. Oleh kerana peperangan Uhud ni yang mati syahid 70 orang. 70 orang, ramai ya. Sahabat-sahabat yang masih lagi ada kepenatan, kena pukul teruk. Ada yang luka, ada yang sakit, ada yang penat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keizinan kepada siapa? Kepada para sahabat supaya mereka ini dikebumikan bila 2 orang ataupun 3 orang satu lubang kubur. Bumikan. Ramai kongsi. Dulu mana ada cash, gali dengan cangkul, kan? Jadi ya, tengok ni. Maka lepas pada 6 bulan berlakunya peristiwa itu, Jabir radhiyallahu anhu tak puas hati. Ayah dia dikebumikan dengan seorang lagi sahabat. Dia kata, eloknya ayah dia ni duduk satu kubur lah. Maka dia minta izin nak pergi buka kubur ayah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya nak bongkar kubur ayah saya ni, nak ambil ayah saya letak satu lubang khas. Saya ni macam tak puas hati. Nabi benarkan. Kalau nak kira, tak payah gali dah kubur. Tapi hikmah apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak suruh orang-orang tengok ni ayat Quran yang kita nak baca ni, Ali Imran 169 171 ni, ini ayat yang menunjukkan apa jadi kepada ayah Jabir. Ini kita baca ayat ni, kita tengok apa peristiwa yang tadi. Jangan ke mana-mana lah. Tunggu dulu. Jadi maka berdasarkan 2 hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama rahimahullah menerangkan haram memandikan mayat orang-orang yang gugur syahid. Bukan sahaja tak boleh mandi, haram kalau mandi. Dalam peperangan dengan orang kafir, sekalipun ia dalam keadaan junub berhadas besar ataupun perempuan yang kedatangan haid, tak payah dimandi, terus pergi. Tujuan tidak dimandikan supaya darahnya yang telah melilih daripada luka-lukanya tidak hilang kesannya. Kerana darahnya itu akan menjadi saksi baginya pada hari akhirat, seperti yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu. Dalam pada itu, jika ada benda yang najis pada tubuhnya, makalah dibersihkan. Manakala ada najis, kita buang. Tapi kalau setakat darah, jangan. Haram juga menyembahyangkannya kerana kemuliaannya yang didapati sebagai seorang yang telah gugur syahid sudah mencukupi. Dia ni dalam hadis dalam kitab ini tersebut, yughfaru lisyahid, kan, diampunkan bagi orang mati syahid itu dengan titisan darah yang terawal gugur itu sudah diampunkan dosa dia, kecuali hutang. Ingat tak dalam seri lepas, jangan lupa bab hutang tu. Kita ni bukan lupa ustaz, buat lupa dah.
Moga semua duduk dalam hutang belakang. Itu masalah kita dah. Jadi hutang yang ada ni kena bayar. Kenapa? Kerana orang mati syahid pun tak lepas dengan hutang. Kemuliaan orang-orang yang gugur syahid pada jalan Allah untuk membela agama Islam, selain yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang telah lalu, diterangkan juga dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Farihini ma'atahu Allah min fadli yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Surah Ali Imran ayat 169 hingga 171. Maksudnya, dan jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang terbunuh mati syahid itu pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka yang mendapat rezeki, Jadi tak mati dia. Tapi ingatlah, hidup ini dipanggil hidup di alam barzakh, bukan hidup di alam kita. Dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, yaitu bahawa tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat daripada Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mati syahid ni dia panggil jangan kata mati. Cerita Jabir tadi, dia pun dapat keizinan Nabi suruh bongkar balik kubur ayah dia. Maka Jabir pergi buka balik, dia kata kubur ayah aku tadi, mayat ayah dia seperti baru ditanam hari ni juga. Tak berubah. Mayat tak berubah. Cuma di telinga dia ada sikit. Jadi sikit je ada, di telinga tu ada sikit. Yang lain-lain semuanya selamat sejahtera. Itu baru 6 bulan. Kemudian selepas daripada itu, pada tahun 46, tanda di kita tu, tahun 46 Hijrah, berlaku banjir di kawasan Uhud. Berlaku apa? Banjir. Bila berlaku banjir, terbongkar kubur. Di antara kubur yang terbongkar, kubur Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Keluar kaki dia. Sahabat-sahabat yang masih hidup mengatakan hazihi qadamu Hamzah. Ini kaki Hamzah. Ini kaki Hamzah. Dikenali oleh para sahabat. Maka kubur Hamzah dipindah daripada pinggir air itu dekat masjid sekarang. Masjid besar sekarang itu, sebelah tu. Maka dibawa ke tempat yang ada sekarang. Kalau kita pergi sekarang ni ziarah makam syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah duduk depan sekali dekat dengan pintu utama tu. Itu baru dipindahkan tahun 46 Hijrah. Jadi orang mati syahid ni, kita jangan kata mati, mereka itu hidup. Panjang lagi cerita syahid ni. Orang yang mati syahid juga sunat dikafankan dalam pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Jika pakaiannya itu singkat, tak cukup kain, maka boleh ditambah dengan kain lain untuk menutup seluruh tubuhnya. Tengok apa yang berlaku dalam perang Uhud. Mayat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya, bangsawan di Mekah. Bila dia masuk Islam, maka Nabi hantar dia pergi menjadi guru yang terawal ke Madinah. Jadi guru pendakwah ke Madinah. Dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair syahid radhiyallahu anhu. Bila nak kapankan dia, tak cukup kain. Tarik kain dia ke tutup kepala, kaki terbuka. Tutup kaki, kepala terbuka. Maka pada ketika itu sahabat-sahabat tutup kepala dengan kain dan kaki dia ditudung dengan rumput. Inilah pejuang Islam
mati dia pun tak ada kain nak dikafankan. Jadi kita pun ingat baik-baik, kain yang ada di rumah kita tu nak suruh jadi kain kafan ke nak suruh jadi kain orang? Kain orang ke kain kita? Kalau nak suruh jadi kain kita, yang mana kita tak pakai itu sedekah, baru jadi hak kita. Kalau tidak, jadi hak orang. Lepas kita mati boleh ke orang lain, kan? Inilah hukum yang berhubung dengan syahid dunia dan akhirat yang telah gugur dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk membela agama Islam, meninggikan kalimah Allah. Meninggikan kalimah Allah. Kita pergi kepada kategori yang kedua, dipanggil syahid dunia. Syahid dunia saja. Orang itu ialah orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir, tetapi ia telah merusakkan perjuangan yang mulia itu dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti ia berjuang kerana riak semata-mata. Nas'alullah as-salamah. Untuk mencari nama. Ini yang kita bimbang hari ini. Patut sangatlah kita mencari penawar pada hati kita ni. Kita bimbang, takut kita ni pergi berdakwah, pergi ceramah, masuk radio, masuk TV, masuk khabar kerana nak mencari glamour, nak mencari kemasyhuran, tapi bukan kerana Allah Azza wa Jalla, maka dibimbangi jadi seperti ini. Orang ni syahid, mati dia, tapi kerana niat dia tidak ikhlas, atau kerana dia terbunuh semasa melarikan diri, dia lari, dia panggil az-zahf minal ma'rakah, lari daripada peperangan, atau kerana dia mengambil harta rampasan perang yang belum dibahagikan dan sebagainya. Mana harta rampasan perang dia ambil, tak boleh ambil dia, sebab benda tu haram, dia kena bagi dulu baru boleh ambil, jadi dia ambil dah, maka orang tu berdosa. Dalilnya hadis 254, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liz-zikri war-rajulu yuqatilu liyura makanah faman fi sabilillah. Qal man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maksudnya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni datang lalu meminta penjelasan, katanya, wahai Rasulullah, di antara orang-orang Islam yang berjuang dalam peperangan dengan orang kafir, ada yang berjuang kerana hendak mendapat harta rampasan perang. Dia gitu kerana nak cari ghanimah. Ada pula yang berjuang kerana nak mencari nama. Nak suruh orang kata dia ni berani. Oh, kedai bear dia tu. Tepat pergi ada selalu. Maknanya orang hero dia. Dan ada juga yang berjuang supaya dapat dilihat kedudukannya sebagai seorang pahlawan. Maka siapakah di antara orang-orang itu yang berjuang pada jalan Allah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berjuang supaya kalimah Allah, agama Allah, Islamlah saja yang tetap tinggi selama-lamanya, maka dialah yang berjuang pada jalan Allah. Jadi man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi ini dipanggil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat satu skill, siapa dia berjuang kerana Allah, itu yang dia diterima. Yang lain-lain itu boleh nama je. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Dan dijelaskan lagi dalam hadis berikut, hadis 255, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun faqal ya Rasulullah ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra waz zikra ma lahu, kena baca gitu, qal la syai'a lah, fa'adaha thalathan kullu zalika yaqul la syai'a lah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Maksudnya, seorang lelaki datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya seorang pergi berperang menentang orang kafir dengan tujuan mendapat pahala dan juga mendapat nama untuk dipuji? Apa yang didapati oleh orang itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mendapat apa-apa. Orang ini tak dapat apa-apa, kosong. Orang yang bertanya itu mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Tanya lagi, dan semua pertanyaan itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mendapat apa-apa. Tak boleh nak apa-apa, kosong. Kemudian Rasulullah sallallahu menjelaskan sabdanya,
Sesungguhnya Allah tidak menerima daripada amal kebajikan melainkan yang dikerjakan dengan ikhlas untuknya dan ditujukan kepadanya semata-mata. Ditujukan kepadanya semata-mata. Hadis dalam Abu Daud dan An-Nasa'i. Kategori yang ketiga dia panggil syahid akhirat saja. Syahid akhirat. Siapa dia orang ni? Iaitu orang-orang yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu, seperti orang yang mati kerana penyakit berat, kena kanser, apa saja kanser lah, atau kerana kemalangan. Ni kita sebut tadi kan, mati lemas, mati terbakar, mati di bawah runtuhan, mati aksiden dan sebagainya, atau mati bersalin, beranak dan sebagainya. Maka orang itu dikira mati syahid, iaitulah syahid akhirat sahaja. Tetapi mayatnya dimandi dan disembahyangkan seperti orang mati biasa. Tak boleh lah, pahala dia dapat, tapi dia tak dapat kelebihan yang tersendiri kepada syuhada dunia dan akhirat itu. Mana orang lain tu orang mati kerana berperang. Orang nak pergi perang mati ni pun bukan sebarang orang berani. Nah, kita ni kalau sikit-sikit kata mati tu tak pergi dah. Ini mati, nak pergi mati. Kalau dia dapat kelebihan begitu tinggi, munasabah dengan dia. Ini isu yang berlaku dalam dunia hari ini. Masalah mayat-mayat bercampur di antara Islam dengan kafir. Contohnya berlaku kes jatuh kapal terbang, bercampur habis. Aksiden kereta api, beratus-ratus orang mati, campur habis mayat. Macam nak buat? Kalau kena tak apalah, boleh bawa. Ini bercampur ni tak kena. Jadi menurut huraian ulama rahimahumullah, jika bercampur mayat-mayat Islam dengan kafir, macam kes baru ni kan berlaku kapal terbang MS-17, mayat-mayat tu campur kan, boleh ambil. Atau mayat yang tiada syahid dengan syahid, campur. Oh ni mati syahid, yang ni pergi entah apa situ, dan tidak dapat membezakan mereka, maka mereka semuanya hendaklah dimandi, dikafan dan disembahyangkan, kerana tiada diyakinkan mengerjakan yang wajib melainkan dengan yang demikian. Jadi hak wajibnya kita solat kepada orang yang mati, orang Islam. Tapi orang bukan Islam tu macam mana? Kita bukan nak solat dengan dia, tapi tak tahu siapa dia. Maka dikumpul semua sekali dan disolatkan dengan cara yang tersendiri. Apa cara dia? Tengok ni. Cara menyembahyangkan mereka ada dua cara, atau dua kaifiat. Dua cara. Yang pertama, sembahyang mereka, dan inilah yang afdalnya, cara yang terbaiknya, disembahyangkan mereka dengan sekaligus, campur semua dengan niat solat untuk mayat orang Islam. Kita niat untuk orang Islam je. Yang bukan Islam di sini tak terkena dengan doa kita. Atau mayat yang bukan syahid di antara mereka. Jadi kita niat aku solat di atas mayat yang mati biasa, tak syahid. Yang syahid itu tak solat, kerana tidak ada, Nabi kita larang tadi. Dan hendaklah membaca doa pada doanya selepas takbir yang ketiga, Allahumma ghfir lil muslimin minhum. Ya Allah, ampunilah dosa mayat orang Islam di antara mereka. Bukan Islam tak boleh doa. Nabi kita larang daripada doa kepada orang yang bukan Islam. Doa untuk pengampunan, doa untuk kebaikan tak apa. Contohnya kita ada dalam keluarga kita ni orang bukan Islam, boleh tak boleh kita doa ke mereka? Boleh. Allahumma hdi, ya Allah berilah hidayah kepada ni orang ni. Kawan kita di pejabat ada tak yang bukan Islam? Doa je, jumpa dengan dia salam, ya Allah hidayahlah kepada sahabat aku ni. Kalau takut dia marah, jangan doa kuat-kuat. Dia kata apa lah you ni, sibuk-sibuk dengan saya tak? Jadi akhirnya dia tak nak salam dengan kita pula. Itu dia. Kita doakan, ya Allah, setiap kali kita tengok dia, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Mungkin satu masa yang kita berdoa tu, hati kita ikhlas, pintu langit terbuka, Allah Ta'ala beri hidayah. Dengan sebab doa kita, dengan sebab kita duduk ajak dia tu, boleh jadi dia terima. Besar tak besar pahala? Alhamdulillah, sangat besar pahala kita dapat menyelamatkan seorang daripada neraka. Ya. Tak, kita contohnya kalau macam hari-hari apa tak, kita kata boleh lah Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia, tidak jadi masalah. Tapi keampunan tidak boleh. Tidak, keampunan
Tak boleh. Kalau macam contoh dia sakit, kita kata ya Allah sembuhkanlah penyakit dia ni. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nah, kalau kita suruh mati sekarang, dia belum dapat hidayah lagi, rugi. Kita suruh panjangkan umur dia untuk dapat hidayah. Nah, hidayah itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kita ni kalau kita kuasa beri hidayah pada orang, ramai dah orang jadi Islam kerana kita. Betul tak? Ni taklah boleh ajak makan gitu je. Tapi nak ajak masuk Islam tak dapat. Jadi cara yang pertama kita niat doakan kepada orang yang Islam saja. Yang kedua, kaifiyah yang kedua disembahyangkan tiap-tiap seorang. Oh, payah ni. Kumpul senang, kumpul semua sekali, Allahu Akbar. Cara yang kedua iaitulah disembahyangkan tiap-tiap seorang, lepas seorang. Kalau mati 200 orang, pagi sampai gelap lah Pak Imam. Nah, dengan niat menyembahyangkan jika dia orang Islam atau bukan syahid, dan hendak membaca doa pada doanya Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa mayat ini jika dia orang Islam. Jadi payah ni, duk main jika gini. Jadi kita yang senangnya kita package lah, package, ambil semua sekali doa untuk orang Islam. Yang pertama tadi lebih baik. Tamaklah kita masalah mayat bercampur di antara Islam dengan bukan Islam. Kita berpindah pula kepada anggota mayat yang terpisah daripada badannya. Macam nak buat ni? Jika terdapat sebahagian walau yang kecil-kecilnya daripada anggota orang-orang Islam yang diketahui matinya, jumpa serpihan, boleh kau guna serpihan? Banyak orang ni jatuh ke batu mereka, kita jumpa tangan, jumpa telinga dia ya, jumpa kaki, jadi ambil bakaya dia panggil. Yang tinggal lagi mayat-mayat itu apa nak buat? Jika terdapat sebahagian walau sekecil-kecilnya daripada anggota orang-orang Islam yang diketahui matinya, maka wajib disembahyangkan sesudah dimandikan dengan niat menyembahyangkan seluruh tubuhnya, dan wajib dibungkus dengan kain kemudian ditanamkan. Ingat ni, ini berbeza dengan orang potong kaki. Kan ada orang kita ni, kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang kecil manis, tidak potong kaki. Ada potong kaki, ada potong sampai ke paha. Jadi hak ni tak payah semayang. Jangan pula dia tahu, tuan-tuan jemput ke rumah saya, solat kaki saya. Tak payah, tidak perlu lah gitu. Sebab nyawanya belum habis. Kita nak solat ni bila nyawanya sudah tidak ada, barulah orang panggil solat jenazah. Itu solat kaki, tak ada dalam bab solat kaki. Jadi orang yang nas'alullah as-salamah. Jadi kalau macam ni apa terjadi? Orang macam ni kita ambil je kaki dia tu, kalau nak bungkul-bungkulah, letak dalam bekas, pergilah tanam di mana-mana. Eloknya tanam di kubur lah, kubur orang Islam. Sebab kalau banyak dia kebesar, kalau besar ni ujung jari je, tak payah lah. Tanam kat mana-mana je lah. Yang pentingnya tidak dimakan oleh haiwan-haiwan yang menghinakan orang itu. Jelas berbeza di antara memang anggota tu mayat, orang mati, dengan anggota yang dipotong masa hidup. Itu tak ada solat. Kita berpindah kepada hukum orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji. Ini orang mati dalam keadaan dia berihram. Hukum orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji, ada hukumnya yang khas mengenai perkara mengkafankannya. Orang dalam ihram ni kena solat, tapi cara kafan dia lain. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 256. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama rajulun waqifun bi Arafah iz waqa'a an rahilatihi fawaqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru wajhahu wa ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, dalam masa seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah. Orang ni sedang wukuf di Arafah. Biasa orang wukuf di Arafah ni pakai ihram ke tak? Pakai ihram. Orang dalam ihram ada pantang larang dia kan. Laki-laki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup muka. Tiba-tiba ia terjatuh daripada unta kenderaannya lalu mati tercedera. Subhanallah, mati dia.
Setelah diberitahu perihalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sedang mengerjakan haji pada tahun itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai si mati itu, mandikanlah dia dengan air dan serbuk daun bidara, dan kafankanlah dia dalam kedua-dua kain ihramnya, dan jangan kamu taburkan serbuk hanut. Hanut itu wangian. Ni dia panggil wangi. Tengok dia punya 190 nota tu. Hanut ialah pacai, iaitulah serbuk campuran daripada benda-benda yang harum yang ditaruhkan kepada mayat semasa dikafankan. Kalau kita hari ni serbuk apa orang letak nak suruh wangi mayat? Hanut bahasa Arab. Jadi Nabi kata la tuhannitu, jangan letak wangian lah, senang. Jangan letak wangian di badannya, dan jangan kamu menutup mukanya dan kepalanya. Lish? Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, kerana ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berihram serta bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sambung. Seronok dah. Ingat doa tabah pergi haji. Kau tak ingat? Jadi orang ni insya-Allah taala zahirnya sudah sangat husnul khatimah. Dalam ihram, tengah sedang buat kerja haji, masya-Allah. Nabi kata jangan tutup muka dia kerana dia berihram. Kita tengok di Mekah tu. Di Mekah, kalau tengok mayat mari muka terbuka tu, itu orang mati dalam ihram. Hari ni pun dia tak tutup. Ana waktu belajar dulu sempat tolong 15 orang Malaysia yang mati terbalik bas, coaster, bas mini bas, tengah jalan Madinah Mekah terbalik. Semua pakai ihram belaka. Jadi kita jumpa keluarga dia, saya kata insya-Allah yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Tak usah sedihlah. Allah pilih mereka ni mati terbaik. Bulan Ramadan, bulan puasa, tengah puasa, pakai ihram, masya-Allah, dalam perjalanan menuju ke Baitullahil Haram. Jadi ada 3 benda yang cukup, ialah mati itu sedih lah, tapi kematian mereka itu kita boleh rasa husnul khatimahnya di situ insya-Allah. Jadi orang ni jelasnya orang-orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji atau umrah hendaklah dikekalkan keadaannya sebagai seorang yang berihram dalam masa menguruskan jenazahnya. Mengurus jenazahnya jangan duduk pelik-pelik, jaga dia itu seperti orang pakai ihram, dan hendaklah dijauhi daripadanya sebarang perkara yang diharamkan kepada orang yang berihram. Tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai wangian, yakni selain daripada ia dikafankan dalam pakaian ihramnya, janganlah menutup kepala jika ia lelaki, dan jangan menutup muka jika ia perempuan. Jadi orang perempuan kena tutup kepala, dia boleh ihram perempuan di muka, ihram lelaki di kepala. Ingatlah, jadi orang lelaki dia tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai kopiah, pakai serban, semuanya tak boleh. Jadi orang perempuan dia tak boleh tutup muka. Tamaklah kita orang mati dalam keadaan ihram. Yang terakhir, mati yang terakhir, iaitulah sembahyang mayat gaib. Macam mana kita nak solat jenazah secara gaib? Macam mana kita nak buatnya? Sembahyang mayat yang gaib, sah menyembahyangkan mayat yang gaib yang mati di negeri lain sekalipun negeri itu berhampiran. Maknanya kita tak dapat nak pergi solat jenazah ya. Dalilnya ialah hadis yang berikut. Hadis 257, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'a. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada orang ramai tentang kematian Najashi. Siapa dia Najashi ni? Raja negeri Habasyah, Ethiopia. Dia ni raja, dia ni
sangat baik. Asalnya orang Nasara, Kristian. Maka bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar ada seorang raja yang baik, la yuzlamu indahu ahad, tidak dizalimi seorang pun di sisinya, maka sahabat-sahabat Nabi di Mekah ini yang kena azab, yang kena seksa, yang kena khianat ke Abu Jahal, segala papa Abu ni, maka Nabi kita izinkan mereka berhijrah ke mana? Ke Al-Habasyah. Ini Habasyah. Jadi salah seorang daripada wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam delegasi itu iaitulah Ja'far bin Abi Talib. Bila Najasyi panggil, apa yang nak diajar oleh Nabi kamu? Maka Ja'far baca ayat Quran. Najasyi menangis pada ketika itu. Maka bila Najasyi mati, tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan kematian Najasyi fil yaumil ladzi mata fi, pada harinya dia mati. Maknanya kalau zaman kita ini ada dengan alat-alat perhubungan moden ni, ada dengan handphone, ada WhatsApp, ada internet, bolehlah kalau kita buat yang sama pun. Tapi zaman Nabi ada internet ke tidak? Siapa kata tak ada? Cuma jangan tanya saya syarikat apa dak. Mobile ke Selcom ke apa benda, tak adalah. Yang Nabi kita punyanya internet dianya melalui Jibril alaihissalam, online. Hei, Habasyah jauh, Ethiopia ni bukannya dekat. Tapi Nabi boleh iklan yaumal ladzi fil yaumil ladzi mati, pada hari dia mati, hari itu juga Nabi iklan mata akhukum, mati saudara kamu Najasyi. Najasyi ini nama gelaran kepada Raja Habasyah. Nama dia Ashumah. Tulis nama dia. Dengan Ashumah. Dia ada raja, macam raja kita lah. Yang di Pertua Agung kita ni berapa nama ada, masih ada nama kan? Ikut jawatan. Jadi Najasyi itu nama raja. Macam Kaisar, raja apa dia? Parsi. Rom, raja Kisra, Parsi. Itu nama-nama raja. Jadi raja Habasyah An-Najasyi. Nabi kita boleh iklan pada hari yang sama. Zaman dulu sudah ada internet. Hak berlaku pada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Maknanya akan berlaku pada umat dia benda peristiwa yang sama. Hari ini sudah berlaku tak? Sudah berlaku. Orang mati tak sempat lagi. Sama keluar nyawa dengan malaikat maut. Malaikat maut nyabut nyawa, kita pun tahu dah kawan itu sudah mati. Yang tak mati pun mati juga. Mazhab baru kita ni, mazhab Wasafi ni, dia boleh mematikan orang dan boleh menghidupkan orang. Betul tak? Oh, dia ni sudah kahwin rupanya, padahal gambar orang lain. Dia pergi tepek kat situ. Benar? Baik. Apa jadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi bersama-sama mereka ke tempat salat. Dia panggil, di Madinah tu ada dua tempat salat di luar masjid. Satu dipanggil Musalla Al-Eid. Kat mana Musalla Al-Eid? Sekarang ni kalau pergi Madinah, di Masjid Al-Ghamamah. Bukan saya tak? Kau tak ingat? Agi daftar banget kita pergi. Dia murah, biasa saya tunjuk mana tempat. Masjid Ghamamah tu, itu dipanggil Masjid Musalla. Tempat solat air raya. Nabi kita solat raya di mana? Di Padang. Jadi eloknya kita solat raya tu di Padang. Malaysia ni kita kena buat sekali dah. Tahun ni kita solat air raya di Dataran Merdeka. Baru kemah. Ni hidup belagak je situ. Maya dak. Ni kita kena buat sekali. Kau tak muat di Dataran Merdeka? Bukit Jalil. Jadi lagi besar kan. Jadi kita buat. Itu Nabi kita dia solat sunat air raya di mana? Di Padang. Dan satu lagi dipanggil Musallal Janazah. Tempat solat jenazahnya di tepi pintu masjid Nabi tu, kan ditulis Babul Janazah. Sebelah pintu bakek tu. Ingat ada ingat ni? Main hanggut tak hanggut ni? Hanggut tak hanggut. Maknanya macam ingat macam tak ingat. Kena pergi. Dekat sebelah kiri masjid. Pergilah pagi-pagi. Waktu polis tak ramai tu kita pergi tengok, ditulis Babul Nisa, Babul Jibril. Ini Babul Baqi'. Jadi situ tempat Musalla Al-Janazah. Bila mari jenazah dia orang letak situ, maka Nabi kita keluar ke situ dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu menjadi imam bagi para jemaah yang berdiri bersaf-saf di belakangnya. Jadi sepatutnya kita solat jenazah ni sama juga dengan solat lain. Tak payahlah lagi tengok di muka surat 193 tu, nota 193,
yakni di padang tempat mengerjakan sembahyang duha raya dengan tujuan supaya penduduk Madinah beratang beramai-ramai untuk solat jenazah ghaib. Jadi ada tempat musalla tu ada dua lah. Mana musalla, sama ada musalla jenazah di sebelah kiri, musalla al-Id di sebelah kanan. Jadi Nabi kita pergi ke musalla. Dia ada musalla juga sini. Maka Nabi kita menyembahyangkan, seterusnya baginda sallallahu menyembahyangkan si mati yang gaib itu dengan 4 takbir. Boleh kita solat dia macam biasa juga. Macam solat jenazah yang ada di depan. Jangan ada rokok sujud. Baru ni satu berlaku kes. Solat gaib, rokok, sujud. Jadi kata dia jemaah ni, semayang apa di imam? Dia pun pening kepala. Semayang hadiah. Semayang jenazah dia tak tahu macam mana. Dia blur balik, jadi tak boleh nak buat. Akhir sekali rokok dengan sujud. Hadis ini selain daripada menyatakan hukum sembahyang mayat yang gaib, menerangkan lagi satu mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah baginda telah mengetahui kematian raja negeri Habasyah pada hari kematiannya. Sedang negeri Habasyah jauh letaknya daripada Madinah, itu daripada mukjizat. Maka Jibril datang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut huraian ulama rahimahumullah, jika si mati yang gaib itu diketahui namanya, maka hendaklah menyatakan namanya semasa niat. Kalaupun tidak diketahui, memadai dengan berniat sembahyang mayat gaib secara umum. Mudah ya. Saja aku sembahyang jenazah gaib. Ataupun kalau kita makmum lagi senang, saja aku sembahyang jenazah imam tu. Imam ikut imam. Jadi imam solat siapa? Imam lah, kena biasa imam dia tahu kan nama orang ni. Lafaz niat mengenai sembahyang lelaki yang gaib dan dia diketahui namanya seperti berikut: usalli ala mayyiti fulan al-ghaib. Al-ghaib jangan fulan al-ghaib. Fulan jangan sebutlah. Usalli ala Muhammad contohnya al-ghaib. Arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi taala. Sepanjang ni masuk tak masuk dalam takbir? Berapa kali akad takbir tu nak install tu dah. Cukup dah kalau kita niat sembahyang gaib. Niat hati kata saja aku sembahyang jenazah Muhammad yang gaib tu cukup. Alhamdulillah, itu senang, ringkas. Sahaja aku sembahyang mayat si Muhammad, kalau nama Muhammad orang tu yang gaib, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam Quran Taala. Jadi cukup dengan kita niat. Kita sudah belajar dalam kitab Muniatul Musalli dulu, niatnya qasak, ta'arud, ta'ayun. Maknanya aku sembahyang fardu zuhur, cukup dah. Sama juga ni pun, saja aku solat jenazah gaib, memadai dah. Kan panjang-panjang semua kan tak masuk dalam takbir pula, ada ulang 4 kali 5 kali tak lepas. Tak masuk dia terpanjang. Jika mayat gaib itu perempuan yang diketahui namanya, maka lafaznya seperti ini: usalli alal mayyitati fulanatil ghaibati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi taala. Jadi saja aku solat atas mayat, contohnya nama Fatimah lah, Fatimah yang gaib, cukup memadai dah tu, sudah jadi jenazah dah, solat jenazah gaib. Sebaliknya, jika mayat yang gaib itu sama laki-laki atau perempuan tidak diketahui namanya, maka memadai berniat sembahyang mayat yang gaib secara umum. Lafaz niatnya usalli ala man mata minal muslimin, saja aku sembahyang mayat di kalangan orang-orang Islam yang mati ni. Tapi biasanya kita nak salat jenazah ni kita kena ingat siapa dia. Maka hukum salat jenazah gaib ni bukan kepada semua orang sebagaimana disebut oleh para ulama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah kepada apa? Kepada Najasyi, seorang yang begitu hebat, raja yang telah beri perlindungan kepada umat Islam. Jadi Najasyi. Jadi kita pun jangan semua orang mati kak kita pakai solat juga. Ada yang mengatakan solat jenazah ini khas kepada orang yang tidak disembahyangkan di negeri dia. Mana kalau kita, contohnya kita duduk sini, keluarga mati di kampung, di masjid kita, di orang kampung solatnya dah siap dah solat, satu kampung dah pergi siap dengan pelajar-pelajar pondok lagi dibawa, maka kita mengatakan itu tidak perlu lagi kita solat jenazah, cukuplah dengan kita berdoa kepada mereka. Jadi adalah perbincangan ulama di sini. Ada yang mengatakan boleh, kerana jauh kita nak pergi tak sampai, boleh kita solat jenazah kepada dia. Jadi kita ambil lah cara yang sederhana, iaitu kalau dia tidak lagi, mayat dia tidak lagi disolat di tempat dia, maka kita mengatakan kita akan solat di situ. Kalau dia sudah disolatkan, maka cukuplah dengan solat mereka dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.